Jihad Hartanah. Selamat datang ke online coaching Jihad Hartanah bersama saya, Arif Zainal. Okay, so hari ini saya akan ceritakan 3 pasaran hartanah yang kita wajib tahu sebagai seorang pelabur ataupun kalau kita nak beli hartanah. 3 benda yang wajib tahu, 3 pasaran hartanah. Okey. Sama je, contohlah kalau kita nak pergi pasar, kita kena tahu apa yang kita nak beli. Contoh kita nak beli, main beli je, kita tak dapat tahu apa kelebihan dia, apa keburukan dia, kan. Sama juga dengan hartanah ni, kalau kita salah beli je, kita akan menanggung sesuatu yang besar selama 35 tahun hingga 40 tahun. So ilmu ni sangat penting, so better korang fokus, fokus apa yang saya nak sampaikan pada hari ini. Pasaran hartanah yang pertama adalah primary market. Primary market ni adalah hartanah under construction yang dimiliki oleh pemilik yang pertama, iaitu developer ataupun pemaju. So apa kelebihan primary market ni? Satu adalah modal dia yang sangat rendah. Kadang-kadang kita bayar zero down payment. Kadang-kadang kita nak beli hartanah tu dengan harga RM500 saja. Bayangkan guys, kita beli hartanah modal RM500 je. Okay. Kebiasaannya, primary market ni amat popular dalam kalangan fresh grad. So dia nak beli hartanah yang terbaik, untuk dia duduk, untuk future lepas dia kahwin, Kebanyakannya fresh grad ni dia akan cari undercost property. Yang kedua kelebihannya adalah rumah tu adalah rumah baru. Lepas tu yang ketiga adalah beli dengan harga sekarang. Maksudnya kita beli harga sekarang, siap lagi 5 tahun, siap-siap je harga meningkat daripada harga yang kita beli. Ada juga orang kata makin lama makin bagus. Sebab apa? Sebab makin lama bila dia dah siap dah, harga dia confirm tinggi. Okey, itu adalah kelebihan untuk primary market. Okey, cabaran dia adalah bila kita beli under cost property, kita kena pastikan kita beli dengan developer yang terbaik. Ada banyak kes di mana bila dia beli satu property under cost tu, developer bankrupt. Kita beli, kita dah invest, kita dah bayar progressive payment, tapi projek terbengkalai, tak siap-siap, ataupun ambil masa yang terlampau lama. Sedangkan kita punya profil keuangan dah terjejas, kita punya secret dah terjejas, juga bermaksud kita dah tak layak nak membeli hartanah lain. Kita kena kenal pasti siapa yang nak buat, siapa developer tu. Kita kena kaji, kena pastikan history dia okey, and then baru kita entry. Cabaran yang kedua adalah bila kita beli under cost property, kita dah effect kita punya DSR, debt service ratio, and then bila dia dah effect, kita dah susah untuk membeli hartanah yang kedua. Pasaran hartanah yang kedua adalah secondary market. Secondary market ni adalah rumah subsale ataupun rumah secondary, ataupun rumah orang panggil second hand lah. Second hand ni sebab apa? Sebab primary market adalah daripada pemaju. Pemaju jual kepada buyer yang pertama, pemilik yang pertama. Pemilik yang pertama dia akan jual hartanah dia, yang itulah orang panggil subsale, secondary market, pemilik yang kedua. So dia ada beberapa kelebihan subsale ni. First adalah kita boleh tahulah kawasan tu membangun ataupun tak membangun. Kalau belah under cost ni, dia ada dekat tempat yang boleh jadi tak membangun lagi, baru nak membangun, developer boleh janjikan macam-macam, tempat ni ada ni, akan ada ni, tapi akan boleh jadi tak, So kalau lah subsale ni, kita dah tahu ada LRT kat situ, ada KTM, ada mall, So dari segi
lokasi tu dah confirm, kita dah tahu. Yang kedua adalah di market kita boleh tengok rumah. Kita boleh tengok rumah tu okey ataupun tak okey. Kita boleh cek setiap inci, kan? Kita boleh masuk bilik, kita boleh tengok pintu okey ke tak, kan? Kawasan tu okey ke tak, kan? Kawasan rumah lah. Yang ketiga adalah kita boleh cek crowd, kan? Sesuai lah untuk pelabur, untuk buat investment. So basically kita boleh tengok tempat tu ramai orang ke tak, kan? Boleh jadi kalau lah primary market, kita tak tahu lagi macam mana crowd tempat tu ada sambutan ke tak, kan? Tapi kalau secondary market ni, kita dah tahu, oh tempat ni adalah tempat hilang, kan? Ataupun tempat ni adalah tempat tempat pekerja-pekerja foreigner, kan? So kita boleh rancang kita punya investment. Cabaran subsale ni adalah rumah tu adalah rumah secondary, kan? Kita tak dapat rumah yang baru. Kadang-kadang kita dapat fasiliti yang dah lama ataupun yang dah rosak. Kedua, rumah subsale adalah modal yang tinggi lah, kan? Sebab kita kena sediakan 10% untuk rumah yang pertama. Rumah yang kedua pun 10%, rumah yang ketiga 30% cash. Kita kena sediakan deposit. Basically yang main subsale ni adalah orang-orang yang dah ada cash, ataupun yang tak ada cash dia terpaksa buat beberapa cara lah. Yang tu kita akan terangkan macam mana kita nak beli rumah secara percuma dengan subsale. Tapi basically kalau lah orang yang tak ada modal, dia tak akan main subsale, dia akan main under cons. Okey, siapa yang membeli? Biasanya subsale ni kebanyakannya investor, kan? Sebab apa? Sebab dia dah kaji dah tempat tu, dan tempat tu sama ada kita boleh main aliran tunai. Biasanya aliran tunai lah bagi sewa. Dan kalau market appreciation, biasanya orang main under cons, beli nanti jual balik dengan harga yang lebih tinggi. Tertiary market. Tertiary market ni adalah pemilik pihak yang ketiga, iaitu bank. Mula-mula developer kepada buyer tak boleh bayar rumah dalam masa 4 bulan ataupun 6 bulan ke atas, and then dia akan masuk lelong. Sebab semua rumah ni kita pakai duit bank. So bila kita tak boleh nak bayar loan, bank akan ambil. Okey, bank akan ambil dan dia akan lelongkan rumah tu. So itulah maksud tertiary market. Kelebihan yang pertama adalah kita boleh beli hartanah tu 10% to 60% below market value. So contoh kan, contohlah harga hartanah tu 200,000, kita boleh beli dengan harga 80,000, 70,000. So kita jimat dalam 140,000. Yang kelebihan yang kedua adalah kita dah tahu tempat tu, kan? Kita dah tahu tempat tu sesuai ke tak untuk tinggal ataupun sesuai ke tak untuk buat lelong. So tu adalah kelebihan yang sangat besar lah, kan? Sebab kita bukan jimat RM100, kita jimat RM100,000. Kalau RM100,000 below market value. So cabaran dia adalah kita tak boleh, bila kita beli satu hartanah lelong ni, kita tak dapat tengok dalam rumah tu, kan? Biasanya hartanah lelong ni dia dikunci, dan kita boleh tengok luar saja. Kalau rumah tu rumah banglo, kita tak boleh nak masuk. Kalau rumah tu rumah high rise, maksudnya rumah apartment, kita je boleh tengok pintu dia je. Bila kita tak dapat nak tengok rumah tu, boleh jadi dalam rumah tu ada kerosakan. Bolehlah intai-intai sikit, kan? So itu adalah cabaran dia. Ataupun lagi satu cabaran dia adalah kita perlukan modal. Kalau kita tak ada modal 10%, kita tak boleh nak entry. Kita kena ada 10% of the harga property tu. Okey, siapa yang membeli? Biasanya yang membeli ni adalah siapa-siapa yang nak tinggal
dia nak beli hartanah yang untuk dia stay tapi dengan harga yang below market value, ataupun investor yang nak beli and then dia nak buat flipping. Maksudnya dia beli hartanah tu 60k, market value 150 kan, dia beli je and then dia jual balik. So dia akan untung. Itu adalah flipping. Okay, so guys, tu je untuk kali ni. Saya ringkaskan primary, rumah undercons, secondary, rumah subsale, tertiary adalah rumah lemong. So setiap jenis pasaran ni dia ada kelebihan dan kekurangan yang masing-masing. So itu je daripada saya. So salam jihad hartanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.